Ya. Kita akan memasuki topik seterusnya di mana berkenaan dengan sudut kesihatan pula. Saya sebagai seseorang yang pernah menghidapi hyperthyroid. Nah, kita akan menyentuh tentang topik thyroid hari ini. Apakah yang perlu kita kenali, Dayah? Ya, penyakit thyroid lah ya. Kiranya kalau kita nak berbincang ni, kita perlukan seseorang yang pakar untuk berkongsi dengan kita. Jadi tanpa buang masa, kita nak perkenalkan kepada Profesor Dr. Nurella Syukur, iaitu pakar perunding endokrinologi dan perubatan, Unit Endokrinologi Jabatan Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukris dan Fakulti Perubatan UKM. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jadi Sofia ni sebagai seorang yang pernah menghidapi penyakit, adakah masih lagi, Sofia? Tidak, selepas menjalani ubat selama 2 tahun, alhamdulillah, tapi ada orang kata kemungkinan untuk kembali. Tapi sebelum kita ke situ kan, Prof, mungkin satu pencerahan, apakah itu sebenarnya penyakit thyroid? Ya, terima kasih Sofia. Berkenaan penyakit thyroid ni, untuk kita memahami lebih detail, saya rasa adalah penting untuk kita faham organ itu sendiri. Jadi kita faham fungsi dia, ini akan translate kepada kita memahami penyakit thyroid sendiri. So, pertama sekali berkenaan penyakit thyroid ni, dia adalah satu organ. Thyroid ni adalah satu kelenjar thyroid di mana dia terletak di bahagian hadapan leher, dan dia berbentuk seperti rama-rama. Dia sebenarnya kecil saja. Dia dalam lebih kurang 10 hingga 20 gram saja. Okay. Tapi dia mempunyai fungsi yang besar seperti yang kita boleh lihat di gambar tu. Fungsi dia adalah untuk mengeluarkan hormon thyroid, di mana hormon ini berfungsi untuk mengawal metabolisme tubuh. Dia juga diperlukan untuk tumbesaran, untuk kekuatan, memberi tenaga dan juga mengawal derentak jantung. Ya, jadi hormon ini diperlukan oleh kita semua untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan penyakit thyroid, jadi penyakit thyroid ni kita boleh kategorikan kepada dua kategori yang besar, iaitu kategori pertama bila dia terlibat dengan gangguan terhadap hormon. Bermakna gangguan ini boleh berlaku di mana kelenjar thyroid boleh berlaku terlalu banyak sangat penghasilan hormon. Jadi keadaan ini kita panggil sebagai hyperthyroid, ataupun kelenjar ini kurang menghasilkan hormon, di mana keadaan ini kita panggil sebagai hypothyroid. Baik. Jadi kalau lihat tadi mungkin kita boleh nampak ya, kalau tahu ada sakit thyroid ni sebenarnya. Tapi bagaimana pula untuk yang tidak kelihatan? Mungkin ada juga? Ya, betul. Ada juga penyakit thyroid yang kita boleh tak melihat apa-apa di bahagian lehernya, tapi mereka mempunyai gejala-gejala hyper ataupun hypothyroid. So contohnya seperti sekiranya mereka mempunyai gejala hyperthyroid, mereka akan berasa degupan jantung sangat laju, mereka akan merasa cepat nak marah, makan banyak tapi tak gemuk, in fact mereka akan dapat berat badan turun mendadak. Kadang-kadang mereka menghadapi cerit-berit, ataupun tangan menggeletar. Jadi ini semua adalah gejala-gejala hyperthyroid. Ataupun mereka juga menghadapi gejala hypothyroid. Hypothyroid itu bermakna hormon itu terlalu rendah. Jadi dia punya gejala adalah opposite, sebaliknya daripada orang yang hyperthyroid. Bermakna mereka akan tidak tahan cuaca sejuk, mereka akan merasa lembab, lemah, tidak bermaya, kadang-kadang mereka akan merasa sembelit, berat badan naik, makan tak banyak tapi berat badan naik. Jadi ini semua adalah tanda-tanda gejala hypothyroid. Jadi mereka opposite antara hyper dan hypo. Dan begitu pantas saya teringat semula bagaimana momen selama lebih 2 tahun saya mengalami hyperthyroid. Itu bukan sesuatu perkara yang mudah dijalani, mengganggu orang kata perjalanan kehidupan seharian kita sebenarnya, Profesor. Dan kita melihat diagram tadi, kalau hyperthyroid dia mengganggu, memberikan kesan kepada degupan jantung. Kalau hypo pula ada kepada kelembapan ataupun otak itu sendiri. Dan bagaimana pula kalau seseorang itu memilih untuk tidak mendapatkan rawatan? Adakah akan menjurus ke arah kanser ataupun penyakit lain lebih buruk lagi, Prof? Ya, okey. So, dari segi hyper dan hypothyroid, sekiranya mereka tidak mendapat rawatan, jadi dia boleh berlaku komplikasi. Komplikasi contohnya, kalau seseorang mendapat hyperthyroid, kalau tidak mendapatkan rawatan, jantung ini akan bergerak ataupun bekerja dengan lebih pantas. Jadi untuk jangka masa yang panjang, jantung ini lama-lama akan merasa lemah. Kalau kita bercakap berkenaan kanser thyroid ini, dia adalah satu entiti yang berbeza sedikit, sebab kanser thyroid ini secara kasarnya bila terdapat ketulan ataupun benjolan pada kelenjar thyroid itu sendiri. Di mana ketulan ini boleh menjadi kanser
dan antara gejala-gejala kalau ia adalah kanser thyroid, mereka akan merasa sukar untuk telan sebab kelenjar ni boleh membengkak, ataupun mereka akan merasa sukar untuk bernafas sebab dia menekan saluran pernafasan seseorang. Baik. Jadi gejala-gejala dia tidak sama antara satu sama lain. Jadi nombor satu, perlunya dapatkan rawatan untuk kepastian sama ada itu penyakit thyroid atau tidak. Dan seterusnya kalau bercakap tentang rawatan pula ya Prof. Kalau rawatan penyakit thyroid yang belum lagi ke kanser ataupun mungkin dah merebak menjadi kanser, bagaimana pula dengan pemulihannya? Okey. So dari segi rawatan, kalau seseorang tu mengidap penyakit hyperthyroid, ada 3 kaedah rawatan. Rawatan pertama adalah ubatan, di mana mereka perlu mengambil ubatan anti-thyroid, kita panggil. Bermakna dia akan menurunkan semula paras thyroid itu ke arah yang normal. Kaedah yang kedua, pesakit mungkin diberi minum radioiodin. Itu adalah kaedah rawatan kedua untuk hyperthyroid. Kaedah ketiga adalah apabila mereka memerlukan pembedahan. Jadi setiap 3 kaedah ini dia mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Pesakit bagaimana yang perlu mengambil ubatan, pesakit bagaimana yang perlu ubat radioiodin dan pesakit mana pula yang perlu pembedahan. Jadi dia tidak sama. Secara kasarnya kebanyakan pesakit kita yang hyperthyroid, mereka akan dirawat dengan ubatan anti-thyroid ini. Tapi kadang-kadang penyakit thyroid ini dia senang terjadi semula. Dia akan jadi semula. Jadi bila dia jadi semula, kita akan mencadangkan pesakit meminum radioiodin. Tapi kalau pesakit mempunyai kesan di mana kelenjar itu terlalu bengkak besar, jadi kita akan cadangkan di mana berlaku kesukaran untuk bernafas ataupun kesukaran untuk menelan, jadi kita akan galakkan untuk mengambil pembedahan. Baik. Tapi kalau kanser thyroid dia berbeza sebab kanser thyroid ini perlu dibuang sebab dia adalah kanser. Jadi pembedahan adalah rawatan utama dan dia perlu mengikut rawatan susulan selepas tersebut. Nampaknya diagnosis itu sangat-sangat penting untuk kita tahu tahap mana sebenarnya hyperthyroid ke hypo ataupun mungkin dah jadi kanser. Satu ilmu yang sangat baru untuk kami juga sebenarnya. Dan Sofia, kita ada soalan di Facebook sebenarnya. Boleh dibacakan? Di sini kita menyatakan daripada Lina Johan nak tanya, baby juga ada thyroid ke? Sampai bila kalau baby pramatang boleh stop atau seumur hidup? Sebab anak saya ada thyroid tapi masih menggunakan ubat dari masa ke masa. Baby baru 3 bulan. Prof, bayi 3 bulan ni ada ke? Betul, ada ya. Sebab hypothyroid ini boleh berlaku, kita panggil congenital. Bermakna bila mereka lahir, mereka mendapat masalah hypothyroid. So kita panggil congenital hypothyroid. So keadaan congenital hypothyroid ini di mana bayi itu tidak cukup hormon thyroid. Jadi mereka perlu diberi ubatan thyroid untuk mengembalikan hormon itu kepada paras normal. Sebab kalau tidak dirawat, nanti baby ini tidak dapat membesar seperti yang sepatutnya. Jadi tumbesaran mereka akan terbantut. Pada masa yang sama, dia akan juga efek pemikiran. Brain, kita punya otak. Otak itu tidak akan dapat matang dan nanti baby tidak dapat belajar dengan baik bila mereka besar. Takutnya. Jadi keadaan ini perlu dirawat dan mereka perlu diberi ubatan dan perlu sentiasa melakukan rawatan susulan di mana pemeriksaan darah perlu dilakukan untuk pastikan parasnya sentiasa normal dan ini kita panggil rawatan susulan seumur hidup. Mereka perlu dirawat ataupun dibuat pemeriksaan berkala seumur hidup. Jadi untuk bayi, sebab saya seorang ibu yang baru melahirkan anak, belum sampai 2 bulan lagi sebenarnya. Prof, jadi bagaimanakah pengesanan awak? Adakah bukan punca bagi saya, adakah gejala itu dapat dikesan awal kalau bayi sebenarnya? Sebab yelah, ini pertama kali juga saya dengar tentang penyakit thyroid kena pada bayi. Yang kena pada bayi ni nombor satu, kita kena tengok sama ada adakah mak dia, ibu kepada bayi tersebut in the first place mempunyai penyakit thyroid ke tidak. Sebab of course bila seseorang tu ada penyakit thyroid, dia boleh diturunkan melalui keturunan. Jadi kalau seseorang ibu mempunyai penyakit thyroid, hyper ataupun hypothyroid, semasa dalam mengandung, mereka perlu dipantau. Di mana kita kena pastikan ubatan yang diberi tidak terlalu berlebihan ataupun tidak berkurangan supaya paras hormon thyroid ini sentiasa mencukupi untuk ibu kerana ia diperlukan juga untuk bayi. Kalau bayi itu sudah keluar dan kalau kita nak pastikan sama ada bayi itu mempunyai hypothyroid ataupun tidak, jadi ujian darah boleh dilakukan. Dan pada masa yang sama, kalau mereka dah balik, kalau didapati bayi tersebut tidak menyusu dengan baik,
tak nak menyusu, sentiasa nak tidur saja, tidak aktif contohnya. Jadi ini adalah tanda-tanda mungkin bayi tersebut mengalami hypothyroid. Ya, anda mendengar sendiri bukan satu perkara yang patut diambil remeh kerana membabitkan tumbesaran seorang anak. Orang kata kestabilan hormon seorang dewasa. Dan bagi penyakit thyroid ini, Prof, lelaki dan wanita dewasa boleh menghidapinya ataupun lebih kepada wanita saja? Ya, betul. Secara amnya, penyakit thyroid ini lebih senang diperhatikan pada wanita. So, wanita ini mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat penyakit thyroid berbanding dengan orang lelaki. Dan ini adalah disebabkan faktor kebanyakan penyakit thyroid ini adalah autoimun. Proses yang menyebabkannya adalah autoimun, dan autoimun ini adalah satu penyakit yang memang melanda wanita. Jadi that's why kita tengok wanita 3 kali ganda akan mengidap penyakit thyroid ini. Ya, saya lepas beranak Daya, 7 tahun lepas terus dapat thyroid ni. Saya tak tahu ketika tu memang macam ni kita rasa gemuruh, rasa macam marah jantung laju juga. Sangat-sangat laju sampai tak boleh tidur malam. Itu antara simptom-simptom awalnya lah. Betul. Sofia kongsikan supaya mungkin anda di rumah yang tidak tahu, mungkin rasanya mungkin dia biasa mungkin, tapi saya rasa kita perlukan juga nasihat mungkin nasihat yang terbaik terutama kepada semua yang mungkin merasakan simptom. So sekiranya berlaku gejala-gejala tersebut, sama ada gejala hyper ataupun hypo, maka digalakkan mereka pergi berjumpa dengan doktor kerana doktor perlu membuat pemeriksaan di bahagian leher, pemeriksaan tangan, jantung kan. Pada masa yang sama kita perlu membuat ujian darah, sebab melalui ujian darah itu kita dapat pastikan mereka mengidap hyper ataupun hypothyroid. Ya. Dan Prof, kita ada soalan yang pendek kat sini. Saya kanser thyroid. Allahu Akbar. 7 bulan ni operation. Risiko suara berubah tu berapa peratus? Oh, okey. Bila seseorang itu mengidap kanser memang perlu dibuang, perlu dibuang. Bila kelenjar thyroid yang mempunyai kanser itu dibuang, memang ada risiko di mana suara seseorang itu mungkin berubah kerana urat saraf yang supply kita punya peti suara berada di kawasan thyroid tersebut. Tapi kalau di bawah, kalau ianya dilakukan oleh pakar bedah yang berpengalaman, jadi risikonya itu sangat-sangat rendah. Jadi kita pastikan yang ianya dibuang dan dilakukan oleh pakar yang bertauliah supaya risiko itu akan berkurang. Risikonya sangat kecil. Bagi penonton Malaysia tadi yang menitipkan komen, kami mengharapkan pembedahan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin, insya-Allah. Dan semoga ini bukan satu titik terakhir, dan pastinya ada perubatan, rawatan dan juga pembedahan yang boleh membantu mereka yang ada penyakit thyroid ini. Ya, dan sebenarnya bila kita berkongsi ni, kita sama-sama berkongsi kesedaran supaya kita boleh jaga diri kita boleh jaga juga keluarga yang tersayang. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Dr. Nurlela Syukur kerana sudi berkongsi dengan kami tentang isu kesihatan ini, iaitu penyakit thyroid. Ya, sangat penting. Pastikan anda dapat saringan awal ataupun cepat-cepat pergi ke klinik kalau anda tidak pasti. Okey, Daya, kita berehat seketika.